Bahagian kedua, tazkirah pada petang ini, insya-Allah bapa ingin kongsikan satu hadis. Hadis ni sebenarnya bapa pick from Amazing Al-Quran, dan oleh kerana selalu duk jumpa kawan-kawan duk bincang dan duk ulang tentang hadis ni, jadi lama-lama alhamdulillah bapa ingat lah. Jadi pada petang ni bapa nak share apa tentang hadis ni. Hadis ni adalah dari Ibnu Umar. Ibnu Umar radhiyallahu an, pada suatu hari dia bertanya pada Aisyah, "Ya Aisyah, ceritakan kepadaku, apakah satu perbuatan Rasulullah SAW yang mengagumkan kamu?" Jadi bila Ibnu Umar tanya Aisyah tu, Aisyah pun dia berfikir sejenak. Bunda Aisyah berkata, "Ya Ibnu Umar, ini satu hari Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Ya Aisyah, pada malam ini aku tidak akan bersamamu.' Kemudian Aisyah pun berkata, 'Ya Rasulullah, kalau dengan tidak bersama aku kamu merasa senang, maka aku pun merasa senang. Dan kalau bersama aku kamu merasa senang, aku pun merasa senang.' Kemudian Rasulullah SAW memberitahu Aisyah, 'Ya Aisyah, malam ini aku ingin beribadat.' Jadi supaya itu Rasulullah pun pergi mengambil air sembahyang dan dia terus sembahyang. So semasa Rasulullah sembahyang tu, dia menangis. Mula-mula dia menangis tu pipi dia basah. Lepas tu air mata dia makin banyak, janggut dia basah, riba dia basah, sampai ke tanah dia, ke lantai dia basah. Kemudian setelah beberapa ketika, Bilal pun masuk. Bilal masuk ke dalam tempat Rasulullah tu, sebab dia nak azan, dia nak bagi azan subuh. Kemudian Bilal nampak Rasulullah ni muka dia dia menangis lah kan, nampak muka menangis tu. Kemudian Bilal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapakah kamu menangis begitu sekali? Sedangkan bukankah kamu telah diampunkan dosa kamu dahulu, sekarang dan akan datang?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya Bilal, tidakkah aku patut menjadi seorang hambanya yang bersyukur?" Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ya Bilal, aku baru menerima satu wahyu. Yang wahyu ni ialah tentang surah Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar." Ayat ini memberitahukan kepada orang yang mendengar tentang memikirkan atau melihat tentang penciptaan langit dan bumi ini, pertukaran malam dan siang, dan kita dari situ orang kita reflects on this creation of Allah. Jadi bila Rasulullah SAW lepas mendengar tu, dia rasa bimbang ni, dan because dia kata satu hari nanti umatku tidak akan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Jadi pengajaran yang kita dapat dari hadis ni ataupun cerita ini dan juga dari ayat ini ialah tentang pentingnya kita umat Islam ialah berfikir dan berzikir. Penting berfikir dan berzikir. Ini ada satu hadis dari Abu Darda bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku kabarkan akan satu amal kebajikan yang paling baik bagi kamu, paling meningkatkan kedudukan kamu, paling disenangi oleh Tuhanmu, bahkan lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, dan lebih mulia daripada perang dengan musuh kamu, baik ketika kamu kalah atau ketika kamu menang?" Jawab mereka, "Mahu wahai Rasulullah." Sabda baginda, "Berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya." Riwayat Muslim
Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi apa masalah kita ni, semua kita nak bagi tahu orang muda-muda ni lah kan, anak-anak kita yang muda-muda ni, dia orang rasa apa kalau berzikir ni macam old fashion. Old fashion doesn't look modern, doesn't ni kan, duk pegang tasbih, duk zikir apa. Tapi sebenarnya apa, kenapa Allah mencipta manusia ni, mencipta kita makhluk ni, ialah supaya kita sentiasa mengingati Allah. Jadi untuk mengingati Allah ni, kita kena berfikir dan berzikir. Berfikir, kita tengok dengan berfikir, kita tengok dengan mata, and then kita reflect on apa yang kita tengok. Macam umpamanya kita tengok tentang kejadian langit dan bumi, cakrawala dan bagaimana. Jadi dari situ yang kita tengok tu, kita reflect apa, dan kita nampak kebesaran Allah. Dan berzikir pun begitu juga. Berzikir itu ialah untuk mata hati. Jadi apabila kita tengok dengan mata kita dan terusnya sampai ke mata hati kita, jadi kita appreciate the grand design of Allah, baru kita orang kata rapat dengan Allah. Jadi kalau kita tak berzikir, maka kita akan merasa jauh dari Allah. Percayalah anak-anak semua ni, bapa nak beritahu, kalau kita rajin berzikir, insya-Allah kita tidak akan merasa sunyi. Orang yang rasa sunyi, dia rasa lonely, dia rasa tak tahu apa nak ni, itu ialah sebabnya ialah kerana dia kurang berzikir. Jadi kalau kita tengok Islam ni basically ialah sentiasa kita berdoa kepada Allah, sentiasa kita berzikir kepada Allah. Macam saya kata tadi, kita lihat dari pandangan mata dan juga pandangan mata hati, fikir dan zikir. Jadi besok insya-Allah, I don't want to spend too much time on this. Kita akan mungkin sambung sikit lagi tentang masalah fikir dan zikir ni. Dan juga insya-Allah besok bapa akan continue lah untuk hadis yang ketiga. Jadi bapa harap anak-anak, adik-adik semua ni belilah matan hadis 40 ni, terutamanya dari Pustaka Fajar. But to me, the explanation by Pustaka Fajar ni is very nice. It's very illustrative. It's very, orang kata, clear, dan dia meresap ke dalam hati kita. Dan macam dari hadis yang bapa baca, hadis yang kedua tadi itu, rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang tanda-tanda hari kiamat. So go deeper into this. Jangan orang kata kita ni belajar at the surface saja. Kerana masalah kita ialah bila tentang profession kita, bila tentang skill yang kita nak acquire untuk hidup di dunia, we spend a lot of time, we read a lot of books. Kalau kita jadi doktor, we read a lot of medical books. Kalau kita nak jadi specialist tu, sampai 3 suku nyawa habis kaji tentang profession. Tapi when come to Islam, when come to study of Islam, study of Quran, study ni, we give very little time. Cuba kalau kita kaji hidup kita di dunia ni katalah umur kita bapa 65 tahun. The first 25 years pergi belajar universiti, pergi sekolah, pergi college, university. So 25 years of my life I spent just concentrating on hal dunia. Lepas tu kerja, lepas tu kahwin, lepas tu still tak fokus on Islam. Sedangkan hidup selepas di dunia ni adalah hidup yang abadi, hidup yang kita tak mati dah. Sampai kita mati, kita hidup balik, kita pergi alam akhirat. Kita akan hidup sampai bila-bila. Jadi untuk hidup sampai bila-bila tu, jawapannya semua dalam Quran. Tapi we don't read the Quran, we don't study the Quran. Quran tu kita baca gitu kan. Sekarang kita baca, kita tak faham.
Itu masalah orang Melayu. Kita masalah orang Melayu, masalah kita, I'm included, is that we don't bother even to study Arabic, to apa ni. Sedangkan dalam bahasa Melayu ni 1400 perkataan dari bahasa Arab. Cuma dia punya apa, orang kata sebutan dia tu kita kena tengok apa tu dengan lebih detail. Then we know is, once you know that word is a Malay word, then immediately you boleh. Jadi saya ingat setakat ni lah dulu. So I hope this is a good sharing. Hari ni kelang kabut sikit sebab balik dari beli barang buka pasar, hujan lah, apa, kelang kabut. Lepas tu nak takut tak sempat nak buat tazkirah hari ni. Jadi I'm rushing a bit, jadi tak berapa hal tu. I apologize, tapi I hope anak-anak semua get the message that I'm trying to tell you today. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.